Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam seri motivasi pagi. Bersama saya hari ini kita membincangkan tajuk yang juga tak kurang hebatnya, yaitu di sebalik pujian. Pujian merupakan satu anugerah, apa yang dikatakan pusaka yang boleh kita wariskan kepada anak, warisan yang tidak pernah lapuk, ataupun apa yang dikatakan peninggalan yang paling diberkahi. Itu sebahagian daripada sebab mengapa pujian sangat penting. Dan kita juga tahu bahawa pujian boleh dimaknakan sebagai sanjungan, penghormatan, penghargaan, pendewaan. Ada juga yang diberi makna mengangkat-ngangkat, ada yang diberi makna mengampu, ada yang beri makna untuk menjaga hati dan sebagainya. Namun begitu, kita akan membincangkan tajuk di sebalik pujian ini ialah apa sebenarnya tujuan pujian. Kita sudah tahu pujian itu kata-kata yang sangat menarik, kata-kata yang sangat mendorong, kata-kata yang sangat diharapkan oleh seseorang. Karena pujian merupakan sebagian dari zat yang harus terkandung dalam makanan, dan dia merupakan zat jiwa yang sangat hebat. Jadi kalau kita kata mengapa kita membuat pujian? Kadang-kadang kita kata ada pujian pada diri sendiri. Maknanya orang itu mengangkat kekuatan memuji dirinya dengan tujuan untuk menonjolkan kekuatan kehebatan yang dia ada. Tapi kita kata ada juga pujian untuk mengangkat orang lain, untuk mendekatkan orang lain kepada orang ramai atau pada bahagian-bahagian tertentu. Ataupun pujian diberikan untuk membaiki kesalahan, ataupun untuk membaiki ataupun menyembuhkan luka orang yang sudah kita singgung. Itu pun kita beri pujian juga. Ataupun kita kata untuk mengangkat balik emosi yang sudah runtuh, ataupun kita katakan jiwa yang sudah teruntun ke bawah, ataupun kita katakan dikecewakan, ataupun kita katakan yang sudah tersinggung. Tapi jangan lupa, ada juga pujian-pujian yang diberikan dengan tujuan untuk berpura-pura, tujuan untuk mendewa-dewakan, ataupun kita kata tujuan untuk menunjukkan kita kenal orang itu, untuk menunjukkan yang kita dekat dengan orang itu. Ataupun kita katakan inilah cara saya menyanjung anda, inilah cara saya memuja anda. Tapi yang paling agung yang harus kita jangan lupa pujian adalah kepada Allah pencipta kita. Kerana kalau pujian itu tertinggal, maka pujian-pujian kita dengan manusia akan menjadi pujian-pujian yang tidak nampak tulen, tidak nampak ataupun dikatakan tak terasa tak terasa kesannya. Malah kadang-kadang banyak pujian-pujian sekarang ini dianggap ada double meaning. Ini puji-pujinya ada apa ni? Katalah suami isteri misalnya. Kalau banyak sangat isteri memuji, suami akan rasa ada apa? Cakaplah nak apa, tak payahlah puji banyak-banyak. Karena kadang-kadang bila pujian yang sangat mendadak, pujian yang tidak jadi kebiasaan, tiba-tiba mewah saja pujian, maka sudah dikatakan, ada udang di sebalik mi. Maknanya, orang yang menerima pujian kita itu merasa, ada apa-apa ke? Jadi kalau boleh kita tak mahu begitu. Maka untuk siri ini kita akan melihat apa ada di sebalik pujian. Kita dah tahu tadi, pujian pertama, yang paling penting untuk membaiki balik luka yang disebabkan mulut kita ke, disebabkan tindakan kita ke, ataupun kita kata orang itu merasa diperli ke, direndahkan ke, disinggung ke. Kadang anak kita, kadang-kadang kita salah tegur, dia merajuk. Untuk membaiki balik, maka kita puji dia. Anak mak hebat, anak mak lawa lah pakai baju begini. Anak mak kalau pakai rambut fashion ini. Maka kita kata pujian tidak semestinya besar, tapi harus mewah. Mewah pertama-pertama diungkapkan dalam bentuk yang sangat mesra, bermatlamat ataupun berfokus. Anakmu hari ini nampak betul-betul hebat. Walaupun kadang-kadang kita tersalah baling, ataupun kita kata tersalah ungkap. Maknanya tersalah ungkap kata, lawa nampak hari ini. Itu pun macam pujian, macam teguran, macam komen. Tapi kalau kita, nampak lawa hari ini. Nampak lawa lah, lebih lain dari biasa hari ini. Maka impactnya berbeza. Sebab itu kita katakan, kesan kuat pada pujian ialah pertama, apa niat kita buat. Kedua, bagaimana kita mengungkapkan.
Misalnya kalau pada isteri mungkin kita akan puji tentang dirinya. Karena semua insan di dunia ini, semua manusia di bumi ini, kalau boleh pujian itu harus mesti terus kepadanya. Wah, anda nampak lawa, anda nampak cantik, anda nampak selesa, alat awak nampak handsome, rambutnya belah begini nampak lebih macho. Awak kalau pakai baju warna ini nampak lebih anggun dan sebagainya. Kalau boleh kita mahu pujian itu menyentuh peribadi. Kadang-kadang kita juga ada dengan anak-anak, kononnya kita kata ada makna sebalik, ataupun kadang-kadang kita rasa ada orang memberikan tafsiran yang berbeza. Ini puji-puji ni mesti ada benda ni, ataupun kita kata pujian tu memang mesti ada hutang lah tu. Maka kalau boleh kita nak bahawa orang yang menerima pujian kita itu menerimanya secara hebat, merasa hebat. Kalau dia rasa biasalah tu, dia tu memang kaki puji, dia tu memang kaki ampu, dia tu memang kaki macam-macam lah kata. Kalau boleh kita tidak mahu di sebalik pujiannya begini menimbulkan kesan negatif. Kesan negatif bermaknanya kata, alah dia tu saya tahu dah memang pujinya melambat-lambat, tapi di belakang kita, depan kita dia puji banyak, belakang kita tak tahu. Maka kalau boleh, orang akan mentafsirkan kita. Kalau mentafsirkan kita negatif, kalau sekiranya pujian itu pertama berlebihan. Kedua, kalau pujian itu tidak di tempat yang sesuai. Misalnya kalau nak puji isteri, jangan puji isteri depan orang. Kalau puji isteri depan orang macam menunjuk-nunjuk. Kalau nak puji isteri di bilik, nak puji isteri di katil, nak puji isteri tak boleh cepat-cepat, nak puji isteri tak boleh kuat-kuat. Maka sekali lagi kalau nak puji anak mungkin depan anak-anak lain, mungkin tidak perlu di depan anak lain. Tapi jauh boleh pilih masa yang sesuai, pilih tempat yang sesuai, pilih perkataan yang sesuai, pilih emosi yang sesuai, suasana yang sesuai. Kerana pujian walaupun halus, walaupun pendek, walaupun ringkas, tapi kalau kena tempatnya, dia akan memberi impak yang sangat hebat. Dia memberi kesan, orang kata boleh senyum panjang lah hari itu. Kalau anak dapat pujian dari rumah sampai sekolah, balik sekolah, dia rasa kembang lagi. Maka sekali lagi kita ambil kira, kita kata kekuatan pada pujian bermula dengan niat orang yang memuji. Kedua, sikap orang yang memuji. Dan yang ketiga, cara dia memuji. Dalam arti kata, apa suasana yang jadi, apa impak yang diharapkan. Diharapkan senyuman, diharapkan balasan, respon-respon yang sesuai. Maka kita sampai di sini dulu. Kita bertemu sebentar lagi. Terima kasih. Dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam sahabat dan kerabat, orang yang senang memuji biasanya akan dapat pujian. Orang yang kedekut puji, susah dipuji. Kadang-kadang ada orang kata, dia itu tak dimakan puji. Itu bermakna pujian yang diberi tidak ikhlas. Dia ni pantang dipuji. Kalau dipuji, aduh, nak tengok dia macam lipas kuda. Pujian yang benar-benar baik, pujian yang benar-benar tulus, membuat orang itu merasa terangkat sehebatnya. Sebab itu kalau dia majikan, pujian yang benar-benar tepat pada orangnya, tepat pada masanya, membuat pekerja merasa sangat hormat padanya. Malah menimbulkan rasa membuangkan semua dinding-dinding pemisah yang dikatakan generation gap lah, yang dikatakan barrier lah, yang dikatakan jarak jauh lah. Maka kita kata sebagai majikan mesti pandai memilih waktu, pandai memilih perkataan, pandai memilih cara. Ada yang dibuat pujian secara rasmi, okey, dihantarkan apa kita katakan ucapan-ucapan penghargaan, diberikan hadiah-hadiah tertentu, diberikan majlis-majlis tertentu, menyampaikan rasa penghargaan saya pada pekerja yang sudah jadi cemerlang, diberikan pingat-pingat cemerlang. Itu sebenarnya pujian-pujian lah itu. Ataupun paling murah kita kata SMS lah. Wah, your show just now is very good, misalan. Ataupun hari ini awak nampak lebih hebat, sumbangan anda sangat berharga, you come at the right time. Maka bentuk-bentuk pujian ini tidak semestinya sama. Pada anak mungkin you look great, itu pun sudah satu pujian. Syukur anak mak datang, itu juga pujian. Oh, sedaplah makan hari ini. Ataupun lainlah dari yang lain. Awak hari ini nampak berbeza lah. Maknanya kita kata, jangan tunggu besar-besar, jangan tunggu panjang-panjang, jangan simpan lama-lama. Dan positiflah dengan pujian. Jadi kita kata bentuk pujian boleh terbaik bersemuka. Kita mungkin nak peluk dia, mungkin nak cium sikit, mungkin nak cium dahi. Dan sentuhan-sentuhan yang kita bekalkan seiring dengan pujian tadi sangat-sangat melonjak kekuatan orang yang mendapat pujian tadi. Maka kita kata pihak industri, pihak jabatan akan mengadakan kurniaan-kurniaan tertentu untuk menyatakan rasa pujian itu. Namun begitu kita katakan,
pastikan bahawa kesan kepada pujian itu tidak menimbulkan perkara-perkara negatif. Kesan yang timbul, pertama membuat orang itu sedar. Kerana pujian boleh diberi untuk menyedarkan bahawa dia hebat, untuk menyedarkan dia belum cukup hebat. Ketiga, untuk menyedarkan orang yang salah ataupun yang tersilap ataupun yang kita kata tersalah letak, untuk letak tempat yang baik. Ataupun kita kata untuk membaiki sebarang kesilapan yang nampak tidak tapi masih boleh dipertingkat. Maka sekali lagi kita ambil kira bahawa pujian dalam bentuk kurniaan jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah. Kerana kalau terlalu mahal, kita merasa didewa-dewakan. Dan kalau boleh, orang pula merasa mahu didewakan sampai bila-bila. Ada masanya kita jatuh, ada masanya kita panas, ada masanya kita sejuk, ada masanya kita gembira. Maka sekali lagi putaran alam ini akan membuatkan pujian itu benar-benar hangat. Tapi yang terbaik, biarlah kurniaan, sanjungan, apapun kata baik yang dibekalkan kepada kita benar-benar memantapkan diri kita, benar-benar membantu kita merenung diri, benar-benar menyumbang kepada ahli keluarga, benar-benar tulus dan ikhlas. Ikhlas maksudnya tak diangkat, tak diungkit-ungkit, tidak disebut-sebut kebaikan beberapa kali, dan yang paling besar, orang yang menerima pujian tidak agung-agungkan pujian itu sehingga lebih dari keadaan, lebih dari suasana dan lebih dari apa yang sepatutnya. Kemudian kita katakan kepujian pasti impaknya memberi kesan. Memberi kesan apa kita kata? Pertama, gembira. Kalau pujian itu diberikan kepada orang itu tidak merasa bergembira, mana pujian itu tidak untuknya. Pujian itu mungkin nak menyatakan yang tak cantik tentangnya. Pujian itu mungkin nak bagi signal pada dia, hati-hati, anda sedang diperhati. Pujian itu untuk beritahu dia bahawa you are not free to do anything you right, kata orang. Artinya kita kata beware. Maknanya kita nak diberi signal atau diberi petanda bahawa ada orang yang perhati sama ada kekuatan kita atau kelemahan kita. Maka jangan takut terima pujian, jangan takut terima kurniaan. Kalau kurniaan itu benar-benar layak, kotlah kata kita menerima dalam bentuk ada orang kata dipuji, tak sangka dia puji saya. Tak sangka janganlah heran lama sangat. Kata, ya ke dia puji saya? Macam tak percaya je. Pun jangan terlama sangat rasa syak wasangkanya. Kerana ini akan memberi kesan ataupun merendahkan harga pujian tadi. Atau memurahkan rasa penghargaan yang dibekalkan kepada kita. Dan yang paling penting lagi, ada orang sedih tak dapat pujian, ada orang gembira dapat pujian, tapi jangan rasa mengangkat diri lebih kuah dari sudu. Jangan sampai begitu. Dan yang seterusnya kita kata, jangan pula lah tersinggung. Kot pun tersinggung. Andai kata tersinggunglah, dia sebenarnya bukan puji betul tu, dia memang perli saya. Jangan pula terlalu lama tersinggungnya. Yang kata dulu dia puji saya depan orang, memang dia patutnya tak malukan saya begitu. Artinya jangan pujian itu menimbulkan rasa dendam. Jangan pujian itu merasa terkilan. Jangan pujian itu membuat dia rasa runtuh emosi. Runtuh emosi bermakna dia sudah tidak merasa dihargai secara sebenarnya. Sebenarnya pujian berhak untuk mereka yang hebat-hebat. Oleh itu, untuk kita kenal apa itu pujian sebenarnya, harus kita analisa diri kita. Sudahkah banyak kita memuji? Sudahkah ikhlas kita memuji? Sudahkah senang kita memuji? Kerana kalau pujian tidak bermula di rumah, maka ahli yang menerima pujian di luar rumah tidak akan merasa senang dengan pujian itu. Tetapi andai kata pujian itu memang sudah menjadi sebahagian dari halua telinga keluarga, ini bermakna keluarga nanti akan sangat murah hati untuk memberi pujian kepada jasa yang kecil-kecil, kepada tugas yang kecil-kecil, dan pada sumbangan yang kecil-kecil. Kerana agama memesankan, sekecil manapun kebaikan yang kamu buat, Allah akan balas hebat secara baik. Oleh itu, senanglah memuji Allah, senanglah memuji manusia, senanglah memuji semua kebaikan. Semoga bertemu lagi selepas ini. Bertemu kembali. Terima kasih banyak masih bersama saya dalam perbincangan di sebalik pujian. Pujian sangat diharapkan. Dia merupakan sebuah zat
ataupun kita katakan sebahagian dari sebatian yang membuat darah kita mengalir lebih laju, menyebabkan senyum kita kekal lama sikit, yang menyebabkan rasakan letih kita akan berkurangan, dan akhirnya lelah yang sepanjang hari akan terubat. Oleh itu kita katakan pujian merupakan vitamin jiwa yang sangat hebat. Pujian kita katakan sebahagian daripada enzim yang perlu disuntik, dia akan hilang, dia akan layu. Tapi dengan adanya tambahan-tambahan pujian akan membuat kita cepat rasa lega. Ini kesan yang kita kata, orang yang mendapat pujian harus merasa lega. Ini bermakna pujian itu hebat. Tapi kalau dia merasa curiga, bermakna pujian itu bukan pujian yang layak diterima, ataupun bukan pujian yang benar-benar menguji ataupun menghargai kebaikan. Oleh itu sekali lagi, hati-hatilah. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu gembira. Sederhanalah kita kata terima kasih banyak. Sesungguhnya puji dekat dengan anda. Artinya, bagaimana kita nak balas balik? Macam mana nak memberi impact kepada orang yang puji kita? Mungkin salam dia, terima kasih banyak, pujian anda saya hargai. Dan kata, elah, awak tu depan saya je, belakang saya kutuk saya 4 lori. Depan saya je puji, belakang. Ni betul-betul ke dari hati ni pujian ni. Maknanya kita persoalkan balik pujian-pujian yang diberi. Maka sebagai seorang yang benar-benar mahu membina tali persilaturahim yang hebat, tali silaturahim yang kekal di manusia dan terasa di mata Allah, maka kita harus pertama, terima dengan rela, terima dengan redha, terima dengan penuh pasrah. Pasrah maknanya rasa lega dan merasa sangat dihormati. Tetapi tidak bermakna kita melupakan orang. Hati artinya kita sentiasa berhati-hati dengan perkataan, dengan tindakan. Kadang-kadang jelingan saja sudah melayukan, sudah meluputkan pujian. Tadi puji kita, lepas itu nampak kat lift, pandang kita separuh mata je. Maka kita kata kalau boleh, kita merasalah bahawa pujian itu merupakan air lalu, lintas depan kita. Ataupun minuman yang kita teguk, manisnya ada di tekak, tapi kesan di hatinya, kesan di jiwanya lain. Maka sekali lagi, kita mahu bahawa tolong hargai semua pujian yang anda terima. Sama ada kesannya akan positif, atau niatnya positif atau negatif. Kerana kita nak tukar semua pujian-pujian negatif itu kepada positif. Katalah pujian itu untuk perli kita. Lawa nampak baju baru, kasut hebat nampak. Walaupun peringkat awalnya kita rasa dia perli kita, tapi kalau boleh untuk menjadikan wajah kita makin cantik, untuk menjadi kesumbangan kita paling berharga, untuk merasakan kehadiran kita tu benar-benar dirasai, tukar semua kesan pujian negatif itu kepada positif. Itu yang pertama. Kedua, kita kata terima dengan rasa syukur. Bila kita kata terima dengan rasa syukur, bermakna kita sentiasa merasa berhutang. Dia puji saya. Kalau dia puji saya tidak berhak nak hina dia. Saya tak berhak nak cerca dia. Saya tak berhak nak fitnah dia. Maka ini impact, kesan kuat daripada pujian. Oleh itu kita kata orang yang selalu dipuji biasanya tidak memberi tuba pada orang yang kita puji. Tidak akan memberikan orang pinggan kosong kepada orang yang memujinya. Tetapi harus bertambah hormatnya, bertambah sayangnya, bertambah akrabnya, dan bertambah setianya. Ini kekuatan yang terbina di sebalik pujian tadi. Tapi ada ketikanya kita kata pujian boleh menyejas prestasi. Kalaulah ini terjadi kepada anda, tolong minta, tolong tukar balik hati kita, kerana hati kita dipegang Allah. Allah akan bolak-balikkan kita, mana kita akan jadi positif atau negatif. Kerana kalaupun pujian itu melukakan, kalaupun pujian itu mungkin membuat kita tersinggung, terimalah, kerana sebaik-baik manusia ialah orang yang diberi perhatian. Kalaulah orang tak boleh beri perhatian kita secara positif, dia boleh puji kita secara negatif, terimalah, kerana ada orang yang nampak kita, ada orang yang tahu kita. Bermakna kalau pensan depan dia, dia terima kita, dia tolong kita. Maka jangan tolak, jangan renggang dengan orang kerana satu pujian yang tidak dapat kita terima. Kemudian jangan terlalu terikat. Itu pun satu hal juga. Dengan dia lalu depan dia mesti dapat pujian ni. Kalau buat begini mesti dipuji ni. Sebab anak-anak di rumah, yes, peringkat pujian untuk anak-anak harus banyak dan subur. Terutama ke anak 5 tahun ke atas. Selepas 18 tahun, pujiannya mesti kurang sikit. Tetapi impactnya besar. Hui, anak ibu ni kalau pakai baju long sleeve begini,
Maknanya perkataannya berubah, nadanya berubah, masanya berubah. Maka jangan sama je anak 5 tahun, anak 10 tahun, anak 15 tahun. Suami pun sama je. Mak nampak hebat, you look great, you look better. Ini pun dia kata basi. Oleh itu, setiap kita harus belajar seni memuji. Kadang-kadang kita bisik lebih baik daripada kita cakap. Kadang-kadang kita SMS lebih baik daripada kita cakap. Kadang-kadang kita just cium dia pun, you are the best. I know you are great. Itu pun sudah cukup baik. Maka jangan tertipu dengan pujian. Jangan terperangkap dengan pujian. Tertipu negatif, tertipu positif, okeylah. Dia puji-puji kita, rupanya dia tak bagi kerja kat kita ke? Kerana setiap kerja yang diberi, ibadah. Lagi banyak kerja, lagi banyak ibadah. Lagi banyak imbalan. Kadang-kadang orang puji sebab dia nak bagi tugasan-tugasan istimewa pada kita. Janganlah anggap, oh dia puji-puji tu rupanya nak bagi kita overtime sebab kerja ekstra. Ya, jangan. Kita terima sebab segala tugasan itu adalah ibadah. Bila ibadah, banyak pahalanya. Lagi banyak kamu diberi tugasan dan kamu buat dengan ikhlas, hati kamu akan menjadi lebih senang. Menyelesaikan tugas bermakna kita menyenangkan hati orang lain. Bermakna kita menyokong orang lain. Bermakna kita berbakti. Maka sekali lagi, jangan beri nilai negatif kepada apa saja bentuk pujian, dari siapa pun pujian itu ada, kerana kita jangan kering pujian. Sebab itu tanda kamu ada Tuhan, tanda kita ada pencipta, tanda kita ada kekasih. Pujian paling hebat, jangan putus walaupun seminit, adalah pujian pada pencipta. Pujian kepada orang yang banyak berjasa pada kita. Sama ada orang itu masih ada di depan kita, atau sudah berangkat, atau tidak di depan kita. Kita boleh puji suami kita depan anak kita. Kita puji anak pertama kita. Tidak semestinya yang dipuji itu di depan mata. Saya merasa sangat berharga dengan ibu saya yang sudah berangkat lama, kerana bekalan kasih sayang yang dibekalkan sangat hebat misalnya. Dan akhir sekali kita kata, jangan ada prasangka buruk. Jangan ada prasangka buruk kepada orang yang memberi pujian. Sebab itu kita katakan, pujian yang benar-benar ikhlas akan terus tercecah di hati. Dan kesannya pasti boleh mengubat luka yang ada. Boleh menyerikan wajah yang muram. Dan boleh melapangkan tempat yang sempit. Boleh meringankan tugas yang berat. Maka jangan kekut pujian.